السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب يسر ولا تعسر. الله يا كريم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى. Sebelum kita lanjutkan pengajian ataupun pembelajaran kita mengenai teguran-teguran Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang dihalusi lagi oleh penulis kitab ini dengan gaya bahasa dia. Jadi untuk makluman kita, dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah ini, dia tegur tak kira siapa. Orang yang alim pun kena, yang tak alim lagilah kena. Orang yang beramal pun kena, yang tak beramal pun lagilah kena. Jadi tegurannya di sini adalah untuk menambahkan lagi kebajikan untuk kita perbaiki. InsyaAllah mudah-mudahan kita berlapang dada untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tuan-tuan, puan-puan yang mati Allah sekalian, qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan tercengang aku bagi orang yang alim. Pelik juga Allah kata. Orang tu alim, ada ilmu. Cerita, tanyalah bab fiqh, tanya bab tasawuf, tanya bab tauhid, tanya bab tafsir, tajwid dan sebagainya. Pandai dia jawab. Tapi peliknya kenapa? Tercengang aku bagi orang yang alim, ia orang yang dengan lidahnya dan jahil dengan hatinya orang yang alim. Hanya alim di lidah saja, hati tak. Tahu hukum kata tak boleh nak mencaci maki orang, tetapi dia lah jenis yang macam tu. Tahu hukum kata tak boleh buruk sangka ke orang, tapi dia lah jenis macam tu. Baik. Itu peringatan untuk orang yang alim. Orang alim pun Allah tegur, yang tidak alim apatah lagi. Jadi Allah Ta'ala pandang kita ni bukan daripada segi sudut banyak ataupun kurangnya ilmu. Banyak ilmu, banyaklah kena buat amal. Sikit ilmu, sikit buat amal. Tapi dalam pada sikit tu memang Allah Ta'ala suruh dan tuntut pada kita cari lagi ilmu tu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kalau kita maksud tadi tuntut ilmu itu fardu, satu kewajipan atas orang Islam yang lelaki dan orang Islam yang perempuan. Dan kalau kita perhatikan lagi hadis-hadis Nabi, tuntutan Allah Ta'ala dari segi mencari ilmu ni dia tak habis. Sampai ada hadis yang berbunyi, walaupun ada yang menyatakan hadis ini dhaif, wallahu alam, saya bukan ahli hadis untuk menyatakan dhaif ataupun sahih. Hadis yang berbunyi talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampailah ke liang lahat. Dia suruh kita belajar, betul tak betul? Betul. Contohlah, ilmu yang ada pada kita ni sikit sangat. Katalah dalam bab fiqh, cukuplah bab fiqh dulu. Bab wuduk dah pandai kita. Bab perkara membatalkan wuduk semua tu dah pandai dah. Nak wuduk kena guna air. Perbahasan bab air kita dah mahir belum? Kata dah mahir lah. Alah Ustaz, tak susah Ustaz. Perbahasan bab air dia ada terbagi pada 4. Mustakmal, mutlak, musyammas, mutaghayyir ataupun mutlak, mustakmal, musammas, mutanajjid. Ada setengah bahas, satu lagi mutaghayyir. Baik. Air ni tadi boleh tak kalau lepas kita guna buat wuduk untuk digunakan balik buat wuduk yang lain?
Kadang-kadang bab yang macam tu pun menjadi kekeliruan dalam masyarakat kita. Contoh macam malam tadi. Ada satu hamba Allah tanya saya, di sebab mereka. Jalan ni dulu. Saya ngajar dekat masjid Kampung Lubuk, Semerah. Masjid yang baru siap tu. Siap terangkan bab air. Saya pun minta soalan lah kalau ada. Ada satu orang hamba Allah tanya, Ustaz, ukuran 2 kolah tu berapa ya? Saya pun ceritalah, ukuran 2 kolah tu begini. Kalau bekas 4 segi tepat, 1 hasta 5 jari. 1 hasta 5 jari, 1 hasta 1/4. Tu ukuran dia. Begitulah tinggi dia, begitulah lebar dia. Kemudian ada satu hamba Allah yang lain tanya lagi. Habis tu Ustaz, ada orang kata ambil wuduk ataupun mandi wajib dalam baldi boleh dengan syarat air tu sentiasa dibuka. Macam mana tu pula? Baldi tu tak sampai ukuran 2 kolah. Kalau dalam bekas yang bulat, dia punya muka ni, marah Ustaz Zikri, aku punya tajuk tu saya fiqah kata dia. Ya, ini nak kongsi soalan malam tadi. Ni dia punya muka ni 1 hasta, dia punya turun ni 2 hasta setengah. Habis baldi mana dia sampai 2 hasta setengah dia punya turun, dia punya muka pun tak sampai. Macam mana boleh kata dalam air dalam baldi boleh buat mandi wajib? Boleh tak? Agak-agak sebelum saya urai. Nak mandi wajib tak susah, pakai baldi je. Tapi air sentiasa buka. Saya pun uraikan lah, betul? Memang boleh. Hamba Allah tu tengok. Saya pun risau juga. Kenapa salah ke jawapan saya? Sampai saya dah habis terangkan, dia tengok juga tak perhati. Sudah kata habis itu. Apa-apa hal pun, dah lewat 9 suku, saya pun tutuplah majlis. Saya makan, dia tak. Saya ingat dia nak tanya pasal soalan. Rupanya dia tanya apa? Kau kenal aku tak? Sudah. Siapa pula ni? Akulah dulu pernah ngajar sekolah kat Selangor. Allah. Siapa Cikgu Jamil. La ilaha illallah. Tengok kita tadi muka tak perhati. Rupanya dia nak mengingatkan kita, anak murid dia yang mana satu. Kita ingat tak perhati pasal jawapan kita tadi. Itu dia. Tapi dia dah faham. Dia dah tahu. Cuma saja nak test kita. Orang lain pelik pula dengar. Boleh je. Bertali-tali soalan itu timbul balik. Boleh sebab air itu berhubung. Dalam air pun lebih daripada 2 kolah. Tak sampai ke mana paip kita tu kan. Lebih daripada 2 kolah. Syaratnya mesti sentiasa dibuka. Bolehlah nak mandi, air percikan tadi masuk balik pun tak apa. Itu dia. Itu dari segi fiqah, dari segi tasawuf, dari segi tauhid, dari segi macam-macam perkara lagi, banyak kita nak kena ketahui. Betul lah tu, memang sepanjang hidup kita kena belajar. Sampai mati kita kena belajar. Kita perlu tambahkan ilmu, kita perlu ingatkan ilmu yang ada pada kita ni pun lama-lama lupa. Sebab itu kita sentiasa kena belajar. Jadi, mentang-mentang kita dah ada ilmu, kita tak tambah ke ilmu kita, tak boleh. Orang yang ada ilmu, makin alim dia dengan dia beramal. Sebab tu Allah Ta'ala tegur di sini, pelik orang yang ada ilmu dengan lidah tetapi jahil dengan hati. Hanya digunakan ilmu itu tadi untuk menerangkan, memberi kefahaman pada orang lain. Pada diri sendiri tak guna, tak ambil manfaat. Pelik aku, kata Allah Ta'ala. Dan tercenganglah aku bagi orang yang bimbang ia akan keaiban manusia, padahal lupa ia orang yang akan keaiban dirinya. Pelik juga Allah kata, melihat perangai manusia yang suka nak ambil tahu hal aib orang lain. Kan biasanya gitu. Biasanya kita ni, masyarakat kita begitu. Apa kata pepatah kita? Kuman di seberang kuman di seberang nampak, gajah di depan mata tak nampak. Gitu. Kata pepatah ke apa gitulah. Kata orang tua kita dulu kan. Kita nak tengok hal aib orang. Aib kita tak nak tengok, kita tak nak suluh, kita tak nak renung-renungkan, kita tak nak muhasabah.
Padahal aib kita lagi banyak. Yang aib kita tu, kita sangkakan sikit sebab tu, alah, aku sikit je dosa aku, tak apa. Sikit-sikit pun dosa. Nanti di belakang diberitahu. Jangan kau tengok pada sikit dosa yang kau buat, tetapi kau tengoklah kepada siapa dosa yang kau buat tu. Dan kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab dosa yang manakah Allah Ta'ala murka pada kita, kita tak tahu. Sebab tu Allah Ta'ala selalu suruh pada kita muhasabah diri. Dan selalu suruh pada kita ni bertaubat. Sebab kita tak tahu disebabkan dosa yang manakah yang menyebabkan kita ni Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Wal-iyazubillah. Mudah-mudahan tidak ada pun dosa yang Allah Ta'ala letakkan kita untuk masukkan ke dalam neraka. Macam kita sebelum ni lah, Allah Ta'ala memang beri perjalanan hidup kita dengan sakit supaya nak hapuskan dosa. Sampai peringkat kalaulah tak habis lagi sakit itu, Allah Ta'ala beri lagi sakit itu juga waktu nak mati. Supaya keluar dalam dunia ni nanti dalam hal keadaan tak bawa lagi dah dosa. Hal keadaan dapat keampunan dan rahmat daripada Allah. Itu yang Allah Ta'ala kehendaki. Hadis kursi ditulis, ada tercatat di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Baik, pelik Allah Ta'ala kata melihat perangai manusia. Perangai manusia suka cari aib orang lain, tidak cari aib diri dia sendiri. Dan tercenganglah aku lagi bagi barang yang bersuci ia seseorang dengan air pada zahir juz. Kita ni sikit-sikit bersuci dengan sama ada mengangkat hadas kecil, wudu, ataupun mengangkat hadas besar, mandi wajib. Ataupun basuh muka, mandi adat, mandi biasa-biasa, mandi tak ada niat, bukan mandi sunat, bukan mandi wajib. Selalu, lagi-lagi kita ni kalau nak bersuci, kawasannya yang paling utama mana? Muka. Jaga betul kita muka kita ni. Padahal tiada menyuci ia akan hatinya. Anggota saya cuci. Segala laki-laki buang. Peluh-peluh buang. Segala kotoran buang. Tetapi dekat dalam hati tu kenapa tak dicucikan? Macam mana nak cuci hati? Zikrullah. Banyak melakukan amal-amal ibadah yang lain. Yang sunat-sunat terutama. Perjalanan orang tasawuf. Perkara yang sunat diwajibkan ke atas dirinya. Yang wajib memang dah wajib, tak dapat nak elak. Tapi yang sunat-sunat tu diperwajibkan pula bagi dirinya. Sehingga kan sampai seperingkat kalau tak sempat nak buat, mereka qada. Allah. Kita yang wajib tak terqada, apatah lagi yang sunat nak buat. Kita jauh sangat perjalanan kita ni dengan perjalanan ahli tasawuf. Perjalanan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Contoh dalam bab puasa, kita diberi faham. Perjalanan pembahagian kategori orang yang berpuasa ni, dia ada puasa orang awam, ada puasa orang khawas, ada puasa orang khawasul khawas. Puasa kita daripada dulu sampai ke sekarang, ke hari ini pun, kalau masuk bulan Ramadan, rasanya sama je. Apa perkara yang membatalkan puasa bagi diri kita ni? Melakukan sesuatu perkara yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka, batallah puasa. Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Lebih pada itu, selepas terbenam matahari, nak makan-makanlah, nak lakukan perkara yang lain pun tak ada masalah. Kita punya perkara yang membatalkan puasa hanya itu. Tidak makan, tidak minum. Tidak melakukan sesuatu perkara yang membatalkan puasa dan tidak memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Itu je kita. Tetapi puasa orang khawas lain. Puasa orang khawas lagi lain. Bab syariat tetap dipegang, dia bawa, dia ikut juga. Tetapi kalau hati dia memikirkan perkara-perkara yang maksiat, bagi dia puasa dia dah batal. Pun dia tak makan. Walaupun puasa dia dah batal, dia tak makan, dia tak minum. Tapi nanti dia akan kodok balik di luar bulan Ramadan. Allah. Kita sepanjang bulan Ramadan macam-macam perkara maksiat kita fikir. Dalam pada syaitan dibelenggu, maksiat terfikir juga lagi. Dalam pada syaitan dibelenggu, malas juga lagi nak sembahyang tarawih.
nak bersedekah dan sebagainya. Itu perangai kita. Jadi di sini Allah pelik tengok perangai hamba dia yang hanya bersuci dengan air pada anggota zahir saja. Kenapa tidak sucikan pada hati? Dengan ingat Allah, baca Quran. Quran itu kan memberi petunjuk. Kalau tuan-tuan buka dalam surah At-Takwir pada ayat 25 hingga 28 kalau tak salah pagi tadi saya baca, menerangkan mengenai Al-Quran itu. Kan aku dah beri petunjuk pada kamu Al-Quran. Kenapa masih kamu cari jalan yang lain? Kamu nak pergi mana? Lebih kurang begitulah ayat dalam surah At-Takwir dinyatakan. Kamu nak pergi mana? Nak cari petunjuk yang mana? Duduk di atas bumi Allah, duduk di bawah langit Allah, hidup udara Allah, tetapi dalam pada masa yang sama kamu nak cari undang-undang dan keseronokan yang lain selain daripada apa yang diredai oleh Allah. Kenapa? Kamu nak pergi mana? Allah tanya. Kamu nak cari siapa? Aku ni sebagai Tuhan kamu, Allah Ta'ala kata. Allah Rabbi. Itu keadaan kita manusia ni. Kita tak rajin nak hidupkan hati yang mati. Begitu jugalah keluhan daripada Nabi Allah Musa ataupun Nabi Allah Isa. Rasanya Nabi Allah Isa tak yang berkata begini. Aku tidak lemah menghidupkan orang yang mati. Tetapi aku amat lemah untuk menghidupkan orang yang hatinya mati. Kata Nabi Allah Isa alaihissalam. Orang yang hatinya mati nak dilembutkan, yang pertama dengan hadir majlis ilmu, berfikiran terbuka. Memanglah apa yang disampaikan dalam majlis-majlis ilmu semuanya nak kata, nak cerita hal manusia. Kita tak bincang, kita tak kata hal binatang, tak kata hal tumbuh-tumbuhan, kecuali dalam bab zakat. Itu pun syadidnya untuk orang yang memelihara binatang itu tadi. Untuk orang yang menanam tumbuh-tumbuhan itu tadi. Cuma cerita hal binatang berapa ekor. 1 hingga 40 ekor kalau kambing keluarkan zakat 1 ekor. Sampai 102 ekor baru zakatnya 2 ekor kambing. Itu je ceritanya. Hal binatang. Selebihnya hal manusia. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, dan kata Allah Ta'ala lagi, dan tercengang aku bagi orang yang mengetahui akan bahawasanya Allah Ta'ala itu amat melihat kepadanya. Allah Ta'ala ni amat melihat, sangat-sangat melihat kepada kita. Maka betapa ia derhakakan dia. Kenapa masih derhakakan Allah Ta'ala? Masih lagi buat maksiat, masih lagi mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Kenapa? Dalam bab ni saya nak kongsi cerita untuk guru dululah. Suatu ketika dahulu diceritakan oleh orang-orang yang terdahulu, untuk guru terdahulu. Ada satu orang guru, dia mengajar kepada anak muridnya, kita katalah dalam 20 orang, kitab bab tauhid, kitab bab usuluddin. Kitab membicarakan mengenai sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah, wajib bagi Rasul, harus bagi Rasul, mustahil bagi Rasul. Perkara-perkara sam'iyat, kita pasal dosa, pahala, surga, neraka, hari kiamat dan sebagainya. Itu bab tauhid. Habis belajar, guru tadi nak uji anak-anak murid dia. Faham ke tak faham? Dengan apa yang disampaikan selama ini, tiap-tiap hari datang belajar. Tak kira pagi ke petang, ke siang ke malam, wallahu alam, masa yang ditentukan, anak murid dia datang belajar. Jadi, kata guru tadi, alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung pengajian kitab kita. Saya berhasrat esok hari Jumaat, kita buat jamuan sikit lah. Lepas semayang Jumaat, kita ajak orang kampung, pakat-pakat datang untuk sama-sama meraihkan kesyukuran. Kan kita orang Melayu gitu-gitulah. Sikit-sikit kesyukuran, sikit-sikit doa selamat. Tak doa selamat, kesyukuran. Itu dia. Tak pun, perkara yang baik nak bersedekah.
nak menyatakan syukurnya pada Allah Ta'ala sebab kita dah belajar habis satu kitab. Nak habis satu kitab bukan senang tuan-tuan. Macam-macam ujian, malasnya datang. Ustaz tu ngata aku je, tak datang dah dan sebagainya. Ujian tu. Tapi ini boleh istiqamah sampai habis, alhamdulillah. Cuma dalam pada itu rupa-rupanya si ustaz tu tadi, si guru tu tadi nak uji. Oleh itu, keesokan hari lepas kita sembahyang subuh, saya nak kamu semua dalam 20 orang ni tangkap ayam yang berada dalam reban belakang rumah saya. Bawa seorang satu bilah pisau untuk sembelih. Dengan syarat jangan siapa-siapa nampak. Nak amanah kat kamu ni, jangan siapa-siapa nampak, jangan siapa-siapa tahu, jangan siapa-siapa dengar. Tu je. Nak tengok siapa punya sembelihan paling bagus. Ditrikkan sikit. Lepas siap sembelih semua, bawa balik. Kita nak cabut dulu. Kita nak ayam kampung. Kita nak masak. Nanti lepas sembahyang Jumaat, orang kampung datang. Nak makan sama-sama kita. Itu saja amanah saya untuk kamu. Jadi faham semua? Faham Ustaz? Maka selesailah sesi pembelajaran malam tu. Keesokan paginya selepas sembahyang subuh, lepas wirid, maka bermulalah acara ini. Acara sembelih menyembelih. Masing-masing bawa ayam tu di tempat yang mereka sangka tak ada siapa lah lihat, dengar dan tahu. Ada yang menyembelih di bawah pondok mereka, di bawah rumah mereka, di belakang pokok, dalam bilik air, macam-macam tempat mereka pergi. Dalam pada yang sama, mereka paling ke kanan, paling ke kiri dengan harapan tak ada siapa yang nampak, tak ada siapa dengar apa yang mereka buat dengan ayam itu tadi sebelum disembelih. Akhirnya 19 daripada 20 ni balik. Bawa balik ayam dengan hati yang gembira dapat tunaikan amanah daripada guru. Seorang daripada mereka yang dalam kelas biasa nampaknya mengantuk, nampaknya macam orang tidur, tak faham aja, selalu ditegur oleh guru, tak tersembelih-sembelih ayam dia tadi. Bawa kat tepi pokok, nak sembelih tak jadi sembelih. Masuk bawah rumah nak sembelih tak jadi sembelih. Masuk dalam bilik air pun tak jadi. Akhirnya dia balik dengan ayam tu masih hidup. Orang pakak-pakak marah adik, sabar dia, diam. Kita kalau rasa dah bersalah, diam. Tak ada nak betah lagi dah, tak ada nak jawab lagi dah. Keluarlah si guru tadi, pun sama juga. La ilaha illallah, kenapa tak sembelih lagi ni? Aduh, dah pergi simpan ayam tu. Dia tak nak bagi peluang yang lama. Pergi simpan ayam tu, susah cakap dengan kau ni. Dia tolong kawan-kawan yang lain tu, uruskan ayam tu, nak masak. Dah lewat dah ni. Okey, siap, semua masak, masing-masing balik, rehat sekejap. Kemudian pergi sembahyang Jumaat, balik sembahyang Jumaat. Orang semua datang nak makan. Sebelum majlis makan dibuat, maka guru tadi bangun. Nak bagi faham bukan setakat anak murid dia, kepada orang kampung juga. Baik tuan-tuan yang dimati Allah sekalian, diceritalah. Tadi malam tadi saya amanahkan pada anak murid saya ini begini. Saya harap mereka dapat buat. Alhamdulillah 19 daripada 20 dapat tunaikan amanah tu. Tapi seorang daripada mereka tak dapat tunaikan, masih lagi bawa balik dengan ayam tu hidup. Masing-masing pun nak panggil apa? Tu panggil apa? Mengembu. Lasah lah mengejek. Menganjing kata orang Kelantan. Duk menganjing ke kawan ni. Padan muka kau dan sebagainya. Baik. Tapi rasanya tak adil tu. Kalau kita tak tahu kenapa sebab si hamba Allah ni tadi tak sembelih. Ni dalam proses yang macam tu pun rupanya ada pembelajaran. Baik, dengan itu sebelum kita mula majlis doa selamat kita ni, saya nak minta lah keterangan daripada anak murid saya yang seorang ni, yang waktu belajar nampaknya mengantuk, lesu, tak bermaya. Kenapa sebenarnya? Apa masalah dia? Dia tak pandai sembelih ke apa? Mari ke depan, tolong cerita. Dia pun datang. Kepada orang kampung semua, dan kepada kawan-kawan yang dikasihi, kepada Tuan Guru, saya yang sebenar-benarnya mohon maaf terlebih dahulu. Dan sebenar-benarnya lagi, saya tak boleh nak sembelih. Dengan apa yang dipesan oleh guru saya daripada malam tadi tu, saya dah puas mikir dah.
Sampai ke lepas subuh pagi tadi bila saya ambil ayam, berat sangat saya mikirkan masalah ni. Sebabnya bukan saya tak pandai sembelih, sebabnya ialah guru saya pesan, jangan siapa-siapa nampak apa yang saya belajar selama ni, Allah nampak. Jangan siapa-siapa tahu apa yang saya belajar selama ni daripada guru saya ni, dia kata Allah tahu. Jangan siapa-siapa dengar, padahal Allah tu Maha mendengar. Sebab tu saya tak boleh nak sembelih. Saya nyoroklah di mana pun, saya bersembunyilah di mana pun, Allah tetap dengar, tahu dan melihat. Itu dia. Jadi macam mana saya nak sembelih? Itu je jawapannya saya, Tok Guru ataupun Ustaz. Saya tak tahu nak jawab macam mana lagi. Alhamdulillah, kata Ustaz tadi. Inilah dia yang betul-betul anak murid aku. Oh, inilah dia, sengerti sungguh anak murid aku, kata dia. Yang lain lagi 19 ni harap datang belajar, pergi balik tak dapat manfaat apa-apa pun. Baik, itu dalam cerita bab tauhid. Begitulah keadaannya dalam bab yang ni. Sama je. Allah Ta'ala itu amat melihat kenapa masih lagi derhakakan dia. Kita pergilah mana-mana pun, pada waktu malam yang kelam di atas batu yang hitam, pun Allah Ta'ala tahu. Semut yang hitam tu pun berjalan pada waktu malam yang kelam di atas batu yang hitam pun Allah Ta'ala tahu ke mana pergi dia. Apatah lagi kita jenis berakut. Nak berjalan kena ada lampu. Tak ada lampu, langgar sana, langgar sini. Aduh, nyanyi kita dibuat ni. Semut tak ada lampu. Sampai dia nak pergi mana-mana. Baik, tuan-tuan yang dimati Allah sekalian, dalam pada lampu cerah tu pun buat maksiat lagi. Apatah lagi kalau tak berlaku, berapa ramai orang buat maksiat. Tak macam orang dulu. Orang dulu terang dengan hati nurani dia, dengan nur daripada ilahi, nur daripada cahaya Allah Ta'ala. Hati dia terang, walaupun pada waktu malam. Saya nak kongsi pengalaman orang yang dulu-dulu. Rumah mereka jauh daripada bilik air dan tandas. Kolam dekat luar, rumah ke atas. Nak naik rumah mereka tinggi-tinggi. Malam-malam terbangun, turun, pergi mandi ke, berwuduk ke, lepas tu naik sembahyang, baca Quran, jejak sampai subuh. Tu, dalam gelap macam tu, hati mereka terang. Kita dalam pada terang, hati gelap. Na'udzubillah. Betul, minta maaf tuan-tuan. Tak kata ke orang, saya sama juga. Ustaz kata ke kita lah tu, dia sama je tu. Ya, betul. Dalam pada rumah kita terang, tinggal petik je nak baca Quran malam. Padahal Quran dah ada kat dalam telefon. Tinggal buka terang lah. Tak payah ada wuduk pun tak apa. Tak baca tak baca. Tu dia. Apa lagi? Lain daripada itu, nak bangun, nak sembahyang 2 rakaat tu beratnya, ya Allah. Tapi cubalah kalau tengah-tengah malam tiba-tiba kawan kita datang bagi salam, kita pun jawab. Kenapa ni kan? Kereta saya rosak lah, tak hidup. Agaknya bateri lemah kot. Tolong apa? Tolong tolak kereta. Pukul 2-3 pagi bangun kita tolong tolak kereta. Yang mana senang? Nak sembahyang 2 rakaat ke nak tolak kereta? Kan sembahyang tu lagi senang. Tapi perkara akhirat memang berat untuk kita. Perkara dunia senang. Tengah-tengah malam, WhatsApp masuk. Hati-hati. Ada orang lembaga yang dicurigai. Bangun terus. Pegang kayu golf ke apa semua. Tunggu depan pintu. Tak sembahyang juga. Nak ceritanya keadaan begitu. Dalam urusan dunia, kita rasa semangat. Urusan akhirat, kita lemah. Padahal dinasihatkan oleh alim ulama, orang-orang yang arif billah, kita ni diibaratkan seperti orang yang duduk di dalam perahu, di dalam satu lautan yang luas dan dalam. Nak bawa yang mana kita ni? Tak boleh nak bawa semua. Sebab tu kita kena bawa yang perlu saja. Apa yang perlu pada kita? Amal-amal ibadah yang dibangsakan pada akhirat. Urusan dunia lah, tapi itu letak nombor 2 daripada belakang ataupun nombor 3. Yang depan kita ni patut bawa apa? Urusan akhirat. Dalam pada buat amal apa-apa pun biar ikhlas, biar apa lagi nak kata, biar jujur dan sebagainya. Dibangsakan pada perkara akhirat yang melibatkan hati yang mahmudah, barulah ada manfaatnya untuk kehidupan kita di akhirat nanti.
Baik, Allah Ta'ala amat melihat ia Allah kepadanya. Maka betapa ia Allah derhakakan dia. Maka betapa ia seseorang derhaka akan dia akan Allah. Kenapa kita masih derhakakan Allah lagi? Dengan manusia kita boleh tutup ayat kita. Kita boleh lari. Kalau kita buat masalah dekat taman ni, kita boleh pindah kat taman lain. Kita bermasalah dekat negeri ni, kita boleh pindah negeri lain. Kita bermasalah dekat negara ni, kita boleh pindah ke negara lain. Tetapi di akhirat nanti kita nak pindah mana? Dan tak ada tempat tu kan. Tak ada tempat kita nak larikan diri daripada derhaka kita pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tuntut. Allah Ta'ala buka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan seterusnya waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil-kecil perkara pun Allah Ta'ala tunjuk, apatah lagi yang besar. Dan tercenganglah aku bagi orang yang mengetahui ia orang yang akan bahawasanya diri itu lalai. Lagi. Dan tercengang aku bagi orang yang mengetahui ia orang yang akan bahawasanya dirinya itu lagi akan mati. Dan kita tahu ayat ni dah selalu disebut-sebut. Mudah-mudahan hafal lah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap sesuatu pasti akan mati, akan binasa. Padahal seorang diri mati itu sendiri. Walaupun dulu dalam dunia pernah kita ungkapkan nak hidup semati dengan isteri kita, tapi bila bak mati sendiri-sendiri. Ada juga jarang-jarang mati sama-sama. Terlibat dengan kemalangan suami isteri mati, anak beranak pun habis semua mati. Itu kerja Allah Ta'ala. Tetapi pada adatnya, kebiasaannya dia tak sama. Suami dia pergi dulu ataupun isteri pergi dulu. Pergi itu sendiri. Dan masuk kubur ia seseorang, padahal seorang diri pun sama, masuk kubur pun sendiri-sendiri juga. Tak ditemani, isteri hidup lagi, suami dah mati, tak nak isteri duduk dekat kubur tu baring sebelah suami, tak nak. Apatah lagi kalau isteri yang mati, suami lagi cepat nak kahwin lagi. Betul. Pada fikiran mereka begitulah. Sebab hukum kata boleh. Zalimnya ustaz. Tak, hukum kata boleh. Tapi supaya tak timbul fitnah, tak payahlah. Nanti-nantilah dulu. Orang kata kubur merah lagi. Nak kita, apa yang kita ungkapkan dalam dunia ni kadang-kadang hanyalah sandiwara. Hanyalah lakonan. Masuk kubur tu padahal seorang diri. Maka betapa berjinak-jinak ia dengan segala manusia. Tiada Tuhan melainkan Allah padahal sebenarnya. Kenapa masih berjinak dengan manusia? Urusan manusia bukan main lagi kita segerakan. Kenapa tak segerakan urusan Allah? Dah masuk waktu kan? Kenapa tak sembahyang dulu? Sibuk dengan urusan kawan kita, urusan jiran tetangga kita, urusan saudara mara kita, urusan bagai-bagai perkara lah. Dengan urusan manusia kita letak nombor satu. Penting ni. Nanti dia kecil hati pula dengan saya. Nanti dia kata apa pula. Habis tak kata ke pula. Allah Ta'ala kata apa pula. Dah masuk waktu ni. Dan kita biasa gitu. Urusan kita yang melibatkan dunia kita dahulukan. Urusan Allah, urusan akhirat kita kemudiankan. Alah tak apa. Waktu kan panjang lagi. Itu dia. Semata-mata tuan-tuan pelajari ilmu fiqh, ada je jawapannya. Kalau belajar ilmu tasawuf, macam tak ada masa lah pula dah. Maksud saya begini. Ya betul, masa panjang lagi. Tapi kalau ajal aku pendek, apa kita? Tak sempat aku sembahyang. Nyanyi. Tapi kalau belajar fiqh, ada jawapan juga lagi. Tu dia dua ilmu ni dia lain sikit. Kalau tuan-tuan belajar fiqh, ada lagi jawapannya. Macam mana? Letakkan niat. Aku bukan tak nak sembahyang. Tapi nantilah selepas selesai urusan ni, baru aku sembahyang. Tak ada kata Allah Ta'ala meninggal dunia, mati kita ni. Tak sempat selesai lagi urusan tu, kita mati. Mati tu mati dalam keadaan tak berdosa. Dari segi sudut fiqh, dah selesai. Dari segi sudut tasawuf, ruginya. Kalau kita sembahyang dulu kan bagus.
Silap-silap kau mati dalam keadaan sembahyang. Kan untungnya kau ada dia. Kan dia beza. Dua ilmu dia beza sikit. Yang fiqh bukanlah kata tak utamakan Allah, bukan. Tapi ada renggang waktu ataupun ada je jawapan untuk macam-macam peringkat orang. Kalau orang itu dia ada ilmu fiqh dan dia ada juga ilmu tasawuf, perjalanan dia lain. Dia tak banyak nak berdebat-debat dengan orang. Bila orang kata kita gini-gini, wallahualam, tak tahulah saya nak kata. Orang minta 2-3 kali, insya-Allah, inilah. Ikut apa yang anda tahu macam ni. Dia bagus dia bagi jawapan. Kalau semata-mata ilmu fiqh dia macam alam, dia nak salah tu, ustaz tu mana tu dia dapat tu gitu. Tu dia begitu. Dia ada beza sikit. Kalau orang tasawuf dia macam resmi padi, makin berisi makin turun. Walaupun orang tu salah, dia tak melenting, dia tak kata, tak iktiraf, mungkin dia doakan, mungkin kalau tidak pun dia pergi jumpa. Syekh minta maaf lah, tak berapa faham bab ni. Kenapa, boleh kongsi tak? Kenapa anda kata tadi, hukum tu gini. Dia nak tahu sendiri, dia tak aibkan orang lain. Itu perjalanan dua ilmu yang berbeza. Macam ni lah tentang cerita Imam Ghazali. Saya cerita kat sini. Saya buat cerita ni minta maaf. Kadang sampai 2-3 kali cerita. Sebab tu saya gaji tanya balik. Saya cerita belum Imam Ghazali dan Imam Ahmad Mahyang nampak darah. Belum. Tapi kalau belum saya cerita. Kalau dah saya malah cerita. Kita timatkan mati. Contoh, Imam Ghazali adalah seorang ahli fiqh. Mungkin di kalangan kita pun dah tahu. Kita ulang balik kisah ini. Seorang yang alim dalam bab fiqh, dalam umur 8 tahun dah hafal Quran, dalam umur 10 tahun dah hafal kitab Muwatta, kitab mazhab Imam Maliki. Dalam umur 15 tahun dah diberi amanah, dah jadi mufti, boleh bagi keputusan dengan masalah-masalah yang berlaku, nak huraikan, nak rungkaikan macam mana, dah boleh. Sampailah di umur berapa, wallahu alam tak dinyatakan, dah jadi mufti, banyak perkara. Imam Ghazali ni memang agak hebat orangnya dari segi ilmu. Dia ni kurun yang keberapa saya tak pasti. Tuan-tuan lihatlah sejarah dia. Satu ketika dia didatangi oleh orang perempuan bertanyakan hal masalah haid, masalah darah perempuan lah yang biasa keluar tiap-tiap bulan tu. Tuan-tuan kalau belajar betul-betul ilmu ni, pening ni Wan. Yang perempuan sendiri pun saya tak pasti faham ke tak faham, tak tahu. Memang mereka yang alami, tapi kadang-kadang ramai juga yang tak faham. Contoh darah ada berapa Ada berapa kali? Ya? Darah ada berapa bang? AB, O, E, habis. Warna darah merah lah Ustaz. Masuri putih. Betul tak betul tak tahu. Ada berapa? 3 kot. Lagi? Kan saya dah kata darah ni ada 5 color. Loh, iya betul Ustaz. Lepas ni setiap kali uzur tengok. Ada dia. Ada 5. Hitam, merah pekat, merah cair, coklat, kuning. Ada 5. Kenapa nak belajar bahir kena tahu color? Kena tahu. Katakanlah, contoh tak masuk bab fiqh, Ustaz ni kita pun saya kerja lagi. Ustaz, jangan kacau lah saya punya subjek. Tak ada, ini sentuh sikit-sikit je. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, katalah tiap-tiap bulan kita datang darah haid 5 hari. Kan? Yang di istiqra' yang dibuat kajian oleh Imam Syafi'i, sekurang-kurang darah haid berapa hari? Ya? Satu malam. Sehari semalam, muncul dah betul. Satu hari, satu malam, 24 jam. Okey, 24 jam. Kiraan dia 24 jam. Mula pukul 8 pagi, pukul 8 pagi esok lah. Sampai pukul 8 pagi esok. Tak cukup, itu bukan darah haid.
Kalau bukan darah haid, semayangnya nak kena kotor ke tak? Semayang. Tak payah. Allah. Okey, contohlah, contoh saya ni perempuan. Ustaz pula saya tak tahu nama-nama kan. Contohlah saya ni perempuan. Sebab saya biasa disebut sebagai perempuan. Allah. Sedih pun ada. Sebab nama saya Hanafiah. Sesuai Hanafiah tu binti. Bila orang panggil ceramah mana-mana pun, okay, dia persilakan Ustaz Muhammad Hanafiah binti Muhammad Hambali. Yalah. Saya pun datang. Alhamdulillah binti saya. Minta maaf Ustaz. Nak buat macam mana? Baik. Andailah kata saya ni perempuan apa tadi masalahnya? Okey. Pukul 8 pagi keluar darah. Tak payah kira lagi darah tu warna tu. Keluar darah. Saya tentu tak semayang lah. Okay. Pukul 8 pagi. Mana ada semayang zuhur 8 pagi. Tapi memang ini uzur ni katanya. Masuk sampai ke pukul 12. Keluar lagi sikit. Keluar darah sikit nak tanya. Keluar darah tu sentiasa ke sikit-sikit pasti. Aku pula kena tanya. Bahaya Ustaz ni. Bawa Ustaz ni bahaya. Keluar macam air kencing ke? Mati orang perempuan ni. Dia keluar sikit-sikit dia keluar. Tu kita tak pernah nak ambil tahu hal orang perempuan. Kan? Padahal itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab orang lelaki ajar orang perempuan bab haid. Kalau kita tak tahu nak ajar, kena panggil orang ajarkan isteri kita bab tu. Masalah betul-betul kita ni. Baik, tak apalah. Mudah-mudahan ustazah ada ustazah? Tak ada. Yang ajar-ajar. Tak yang mengajar dalam papan kenyataan. Ada? Tak ada. Oh tak ada. Minta Ustaz Zikri lah. Dia punya subjek. Dia punya ilmu. Dia punya mata pelajaran. Tolong sentuh bab haid. Lepas subuh Ustaz, isteri saya sibuk kat rumah pula dah. Ustaz Zikri kena bagi masa lagi. Okey. Saya tak semayang pukul 8. Masuk pukul 12, keluar lagi sikit. Ataupun banyak sikit. Sampai ke pukul 2 tak keluar-keluar. Masuk pukul 3 keluar. Okey. Tak. Zuhur saya tak boleh semayang. Sampai banyak sikit lah. Tak semayang tu. Sampai ke pukul 10 malam. Tak keluar ni. Masih keluar lagi. Masih ada lagi keluar. Maghrib confirm. Dah tak boleh semayang juga. Sampai keesokan harinya. Kita bangun pagi macam biasa, nak mandi, tengok tak ada keluar lagi dah. Pukul 5 tak ada keluar. Habis satu hari tu, 24 jam tu, sampai pukul 8 pagi esok, tak ada keluar. Tunggu dulu. Biar lagi, sampai jejak pukul 9. Habis satu hari yang kedua, pun tak ada keluar lagi. Confirm, kita ni apa? Bukan haid. Nak kena kotor tak semayang? Kena kotor. Alhamdulillah. Tadi tu ayatnya ringkas sangat tak faham pun. Alhamdulillah. Pandai dah. Masalahnya dalam masyarakat kita masih ramai lagi orang yang tak semayang juga. Tak kotor. Kan semayang saat yang kena kotor puasa je. Itu bulan puasa kan? Ini bukan bulan puasa. Itu dia. Saya terlibat mengajar di Giat Mara 2 tempat. Bakri dan Muar. Tanya anak-anak muda kita ni, anak-anak dara kita ni, memang dia tak tahu. Allah, hai saya kata. Sedihnya. Saya kena beritahu lah. Itu dia. Baik. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, itu contoh dalam waktu. Begitu juga kala. Okey, kala tadi katalah. Yang diistiqra' oleh Imam Syafi'i, paling sikit 1 hari 1 malam. Biasanya 5 atau 6 ataupun 7 hari. Melibatkan macam-macam bangsa ni dibuat kajian oleh Imam Syafi'i. Dan paling banyak 15 hari 15 malam. Baik, kita katalah kita punya darah haid 5 hari. Kuning, hitam. Yang mana satu haid, yang mana satu tak. Semua haid. Kuning tak. Lemah, kuat. Yang ni je haid sebenarnya. Sebab tu nak kena tahu kala.
Ini muncul tiap-tiap bulan 5, tiap-tiap bulan 5. Ada setengah tu dia lagi bingung. Bingung dia banyak. Bulan ni 5 hari. Bulan depan sampai 10 hari. Tak menentu dia punya darah haid. Tu dia. Nak kena tanda pula. Setiap kali uzur tanda. Warnanya apa kena tanda. Allah. Tu dia. Nak cerita bab haid ni pening kepala. Nak kena belajar. Saya belajar dalam 2 tahun. Seksa. Nak fahamkan. Lepas kahwin, ni saya lah lepas kahwin, orang rumah uzur, salah nak jawab, nak cakap ni. Nak tengok darah boleh tak? Nganggut lah. Tak pernah diminta orang. Guru saya minta nak tengok. Sebab kita nak ngajar. Nak tengok colour tu warnanya macam mana. Saya pun tengok sekali 2 kali je. Lepas tu dah tak layak nak pergi tengok. Tu dia. Tapi itulah kita sepatutnya kita kena tahu. Baik tuan-tuan yang dimati Allah sekalian. Itu dari segi ilmu pun kita agak ketinggalan. Baik. Dekat sini Allah Ta'ala beritahu, tercengang aku bagi orang yang mengetahui akan bahawasanya dirinya lagi akan mati pada seorang diri, masuk kubur sendiri. Betapa berjinak-jinak dengan manusia. Kenapa? Gitu ya? Betul lah. Kenapa masih berjinak-jinak dengan manusia? Kenapa tak berjinak-jinak dengan aku? Kalau siang kamu dah sibuk dengan urusan manusia, hal anak isteri, hal jiran tetangga, sahabat andai, malam-malam kenapa tak nak berjinak-jinak dengan aku? Yang namanya Rasulullah malam-malam dia berjinak-jinak dengan Allah Ta'ala sampai bengkak kaki. Kita yang bukan Sayyidil Mursalin, kita yang bukan Al-Amin, kita bukan ulul azmi. Malam kita layan kita punya bantal tidur. Dia punya bunyi turbo ngalahkan kereta. Sedap kita punya tidur. Kan? Nabi tak macam tu. Dalam cerita Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali pun tak begitu. Pernah suatu ketika Rasulullah keluar daripada rumahnya pergi tengok sahabat-sahabat. Mayang tak malam. Dilihat daripada jauh nampak ramai sahabat-sahabat yang bangun, duduk, rukuk dan sebagainya. Tetapi ramai-ramai itu Rasulullah tertarik pada ada 2 bunyi yang menarik minat Rasulullah, iaitu bunyi tangisan daripada Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Rasulullah tengok, betul itu Abu Bakar dan Ali, dia pun balik. Esoknya selepas sembahyang subuh, Rasulullah panggil kedua-dua ni. Rasulullah tanya, kenapa malam tadi kamu sembahyang tapi kamu menangis sampai macam tu sekali, kamu teresak-esak? Kata Sayyidina Ali, saya tak hafal, saya tak ingat surah apa yang mereka baca. Kata Sayyidina Ali, aku takut Allah Ta'ala tujukan ayat itu untuk aku. Sebab Allah Ta'ala lebih kurang yang saya ingat dalam ayat tu, terjemahan ayat tu lebih kurang katanya, Allah Ta'ala tanya bagi mereka yang mengetahui ilmu Allah ni, adakah kamu dah buat? Lebih kurang gitulah, kamu dah laksanakan apa yang aku suruh. Seolah-olah ayat itu ditujukan pada aku, ya Rasulullah. Aku takut, aku menangis sebab banyak lagi amal yang aku belum buat. Itu dia. Itu Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali kan digelarkan oleh Nabi dengan anak kunci gedung ilmu. Dia ni banyak ilmu, banyak juga yang dia tak buat lagi amal dia. Allah Rabbi. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar. Saya tak ingat kisah Sayyidina Abu Bakar ni, ayat apa yang dia baca. Pun sama. Dia faham zahir ayat itu dan dia menangis. Kemudian Rasulullah menerangkan, bukan begitu sebenarnya maksudnya. Tapi nak ceritanya hati mereka lembut, faham. Kita bagilah ayat Quran yang macam mana pun saja je hati kita ni. Pergi majlis musabaqah, baru-baru ni dekat Tanjung Muar tu, Tanjung Mas. Ada tak kita nampak orang yang menangis? Tak ada. Bacalah untuk lagu macam mana pun, Nahwan, Ras, Bayati, sebagainya. Tak ada yang menangis lah. Duduk terkagum dengan suara dia lah. Boleh menaik tabaqat yang tinggi dan sebagainya. Itu dia. Kita ni hati kita keras. Bermula, Muhammad itu hamba-Ku dan Rasul-Ku. Habis. Dan pengajaran yang kedua. Berkata Allah Subhanahu Wa Taala, aku naik saksi bagi diriku bahawa tiada Tuhan melainkan aku juga. Allah Ta'ala berkata, aku bersaksi bahawa akulah Tuhan, tiada Tuhan lain selain aku. Itu dia. Padahal aku. Padahal aku ini tunggal. Tidak ada 2, 3.
Tiada sekutu bagiku, tidak ada siapa pun yang sama dengan aku. Daripada segi apa pun perkara, tak ada yang sama dengan aku. Dan bahawasanya Muhammad itu hamba-Ku, Muhammad itu adalah hamba Allah. Allah Ta'ala didik Nabi Muhammad ni agak hebat. Nabi Muhammad membesar dengan didikan Allah Ta'ala, tidak ada campur tangan manusia pun. Kita pun hakikatnya memang dididik oleh Allah Ta'ala, tetapi ada campur tangan daripada manusia. Ayah kita didik kita, mak kita didik kita, pakcik didik kita, makcik didik kita, tok, nenek, kawan-kawan sebagainya. Rasulullah, ayah dia tak ada sejak kecil. Kemudian dia ni diberikan kepada ibu susuan. Duduklah dekat ibu susuan sana tu. Tak ada nak dimanja-manja lah. Dah namanya pun ibu susuan. Kan? Tapi tak adalah penderaan. Disayangi, ditatang seperti minyak yang penuh. Besar, pulang balik kepada Aminah. Aminah kata, saya rekah-rekahkan cerita tu. Duduk lagi lah, biar lagi matang. Duduk lagi dengan Halimah. Kemudian dalam peristiwa tak beberapa lama selepas tu, berlaku peristiwa belah dada. Lepas pada peristiwa tu lah, Halimah dan suaminya tak berani lagi dah nak jaga. Serah balik ke Aminah. Bila serah dekat Aminah, tak berapa lama, Aminah bawa pergi ziarah makam ayandanya Abdullah. Dalam perjalanan balik, meninggal pula. Tengok, takkan nak dapat rasa kasih sayang seorang ibu lama. Tak sempat. Duduk dengan atuk. Tak lama atuk pula meninggal. Duduk dengan pakcik. Banyak-banyak pakcik Nabi, Abu Talib yang terpilih. Padahal pakcik-pakcik Nabi yang kaya ramai. Ramai yang kaya. Saya tak ingat namanya. Tapi kedekut. Keluarga Bani Hashim ini pun jatuhnya selepas meninggalnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kaya dan pemurah orangnya. Mereka diberi kemuliaan oleh masyarakat Arab kafir Quraisy sebab kemurahan, kedermawanan yang ada pada diri Abdul Muttalib. Bila orang datang daripada jauh nak ziarah Kaabah, mereka akan sediakan makanan. Tetapi setelah ketiadaan Abdul Muttalib, tidak ada lagi daripada keturunan itu yang nak memberi makan. Ada yang kaya tapi kedekut. Jadi Nabi ini sendiri terdidik dengan yang begitu. Duduk dengan Abu Talib. Abu Talib susah. Suruh Nabi gembala kambing. Kambing adalah satu binatang yang agak cerewet. Allah Ta'ala nak didik Nabi bersifat dengan sabar. Allah Ta'ala kemudian Abu Talib bawa Nabi pergi berniaga. Allah Ta'ala nak didik Nabi dengan sifat amanah. Bagai-bagai perkara tu Allah Ta'ala didik Rasulullah. Tak macam perjalanan hidup kita. Kita, ayah kita suruh pergi kedai, beli gula harganya sekian, cukai sekian buat beli jajan. Kan? Nak marah anak kita, ataupun kita marah, duduk sekali dengan ayah kita tegur. Lah yang macam tu pun nak marah ke anak. Kau dulu gitu juga. Sudah, fail gitu. Kan? Dapat campur tangan daripada atuk si budak tadi pula. Misalnya kata. Tapi Nabi Muhammad tidak. Jadi Muhammad itu hamba-Ku. Dia terdidik dengan yang begitu dan dia sejak kecil lagi nampak dah kebaikan dirinya. Amanahnya dan bagai-bagai. Kenapa bila dia dakwa diri dia itu Nabi dan Rasul kamu tak terima? Tu yang Allah Ta'ala nak beritahu di sini. Dan Rasulku dan barang siapa tiada redha akan segala hukumku dan tiada sabar atas balaku dan tiada syukur ia akan nikmatku dan tiada memadai ia akan pemberianku, maka keluarkan oleh kamu daripada bumiku dan langitku. Marah Allah Ta'ala. Kalaulah aku ni Tuhan, aku ni tunggal, aku ni tak ada sekutu bagi aku. Muhammad tu hamba aku, pesuruh aku. Dia mulakan dengan gitu. Siapa-siapa yang tak redha dengan hukum aku, qada dan qadar Allah Ta'ala, dan siapa-siapa yang tak sabar atas bala aku, jawapannya nanti keluar daripada bumi aku ni. Keluar daripada bawah langit aku ni. Pergilah ke lain. Mana nak pergi? Tak ada tempat. Tak ada tempat kita nak pergi. Memang kita kena duduk dekat bawah langit. Kena duduk atas bumi Allah tu juga. Tak ada.
Cerita balak-balak ni rasanya dah beritahu tak dulu. Ada 3 dah. Balak-balak Allah Ta'ala ni, kata alim ulama arif billah, dia terbagi pada 3. Balak untuk menyatakan, ya, balak takrib, balak takdib dan balak ta'zib. Balak takdib untuk ajar adab kita ni supaya lagi baik dengan Allah, lagi baik dengan manusia. Itu balak takdib. Dalam pada kita baik-baik ni diuji juga. Orang fitnah kita, orang umpat kita, dan bagai-bagai perkara lah. Itu balak takdib. Yang kedua, balak takrib. Ta, qaf, ra, ya, ba. Kalau tadi takdib, ta, alif, hamzah, dal, ya, ba. Takdib daripada perkataan adab. Takrib daripada qaraba. Qarib daripada qariba. Takrib balak untuk hampirkan diri kita ni pada Allah Ta'ala. Semayang dah bagus dah. Tiap-tiap malam kita dah boleh bangun. Tapi kok diuji lagi. Ya memang gitulah kehidupan dalam dunia. Yang Nabi tu jadi Nabi, jadi Rasul, Sayyidil Mursalin, sampai ke hujung hayat dia diuji oleh Allah Ta'ala. Sebelum wafat tu, tengah sakit-sakit dia tu pergi bagi makan kepada orang fakir Yahudi yang buta, kena caci maki lagi. Kita tak kena yang macam tu, caci maki lah. Kita nak tahu tangan sampai kan, nampakkan ni caci maki kita. Dan kita lah kalau kita tak datang dah nak bagi makan roti ke dia dalam cerita hal pengemis yang buta dengan Nabi. Tetapi Nabi begitulah perjalanannya, diuji untuk hampirkan lagi dengan Allah. Okey. Yang ketiga, balak ta'zib, balak untuk beri azab, seksa daripada Allah Ta'ala. Dengan balak ini sama ada nak suruh kita kembali bertaubat pada Allah, maka dinaikkan martabat dan makam kedudukan kita di sisi Allah. Ada ketikanya begitu, dan ada ketikanya memang nak balas perbuatan jahat yang telah kita buat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memang nak balas. Kau kata orang begini nanti kan dekat Mekah gitu, tempat negeri yang Allah Ta'ala segerakan azab. Kita katalah ke orang, tak lama kejap lagi kena ke kita kan. Kita katalah contoh kita ni mengandung, contohlah pergi Mekah, baru lagi pun kandungan kita ni pergi Mekah. Dalam hati je tu, gelapnya dia, hitamnya kan, tak pernah tengok orang Afrika kan. Kata sekali bila lahir anak, tengok anak hitam bukan main. Itu kerja Allah Ta'ala. Nak suruh kenang balik apa yang kita dah buat dulu. Dosa kat mana ni Allah Ta'ala balas kita ni. Boleh ke jadi gitu? Boleh. Pakcik saya seorang macam tu. Bukan nak buka air keluarga tak. Cerita sebagai iktibar. Tapi kerja Allah Ta'ala bila jumpa kesilapan kita, taubat. Pakcik yang hitam tu berubah macam kulit kita juga. Subhanallah, takjub kita orang. Ni kisah daripada awal, saya tak ada lagi pun. Nenek saya panggil Wan, kat Perak sana, Wan arwah dah pun. Pergi dengan suaminya, tok saya lah. Pergi naik kapal layar waktu tu. Pergi sana, kan ketika tu bangla-bangla ni mana jumpa kat sini. Nepal abang hitam ni mana ada zaman tu kan. Pergi sana, dalam hati terdetik je, hitamnya Allah Ta'ala buat dia. Bukan apa pun, cuma tak pernah tengok. Orang India biasa kita tengok di sini, tapi orang kulit hitam lagi hitam. Itu je. Takdir Allah Ta'ala, bila melahirkan anak, gelap biji macam orang kulit hitam dengan bibirnya tebal kan. Sebiji lah. Arwah atuk saya ngajar juga, dia pun terus cakap, cuba muhasabah diri, apa yang itu dah buat masa kat Mekah, menangis nenek ni. Saya tak ada buat apa, cuma saya pelik, terkejut tengok sebab atuk lelaki dah 2 kali pergi, atuk perempuan baru pertama kali pergi. Dia terkejut, tak pernah tengok. Saya pelik tengok orang kulit hitam macam tu sekali. Tak sangka pula Allah Ta'ala kafarah saya. Kalau gitu taubatlah, istighfarlah.
sedekahkanlah apa-apa yang patut yang kita mampu supaya Allah Ta'ala terima taubat kita. Buat anak tu tadi daripada gelap macam orang kulit hitam berangsur-angsur kulitnya kurang lalah macam kita, macam orang Malaysia balik, bibirnya yang tebal sampai okey balik, sampai diberi nama Syahrul Lail, cahaya malam. Peringkat pertama sampai sekarang pakcik saya okey orangnya, tak ada masalah, dah kahwin isteri comel lagi. Tu dia yang asalnya bukan main. Tu dia, tu kerja Allah. Jadi itu contoh yang saya buat dalam keluarga saya, sebab asalnya begitu, kemudian dah jadi baik kita lah. Dan kita sendiri pun kita renunglah diri kita dengan apa yang kita buat. Kadang-kadang Allah kafarah kita. Kenapa aku ni rasa letih je badan, kenapa aku ni rasa begini. Cuba kita renung apa yang kita dah buat. Kita letih badan tu kenapa? Adakah kerana buat taat pada Allah ke banyak buat perkara yang keduniaan? Kalau tuan-tuan buat perkara yang kerana Allah, dia tak jadi penat, dia jadi seronok. Sakit pun ibadah, dia kata. Sakit pun nikmat. Pelik ayat. Macam mana? Sakit pun nikmat, betul. Kalau kita dah sampai peringkat ni nanti, bila diuji dengan sakit, nikmat. Sebab dengan sakit tu kita makin hampir dengan Allah, rasa dekat dah nak mati. Kita dah bersiap sedia dah. Dengan tasbih tak lekang pada tangan, mulut ni tak berhenti daripada zikir basah dengan zikir je. Siap pesan itu, pesan ini, bersiap sedia dah nak mati. Berbanding orang yang sehat, jauh ingat mati. Dalam pada tengah sihat-sihat tu Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Tak senyanya. Dalam pada keadaan dia lupa diri dia tu akan mati, tiba-tiba mati. Tak bersiap sedia untuk mati. Dengan tak ada persediaan untuk mati. Lebih bahaya daripada orang yang sakit, kemudian mati, dia dah bersiap sedia untuk mati. Tu dia. Tuan-tuan yang dimati Allah sekalian. Sebab tu dinyatakan oleh Nabi, sehebat-hebat ujian adalah Nabi dan mereka yang mengikuti jalanan Nabi. Kita nak ikut jalan Nabi, nak ikut sunnah Nabi, memang kena bersiap sedia untuk diuji. Apa lagi dia kata? Tak redha dengan hukum aku, tak sabar dengan bala aku, tak bersyukur dengan nikmat aku. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmat aku tambahkan. Masalahnya nikmat-nikmat yang Allah bagi kita tak syukuri, sebab tu rasa sempit juga lagi hidup kita. Dan jika kamu kukurkan nikmat aku, tunggulah azab aku yang pedih di akhirat nanti. Takkan nak tunggu yang tu baru kita nak bertaubat. Alah lewat. Tak redha dengan hukumku, dia kata lagi, tak bersyukur dengan pemberian Allah Ta'ala pada nikmatnya, tidak memadai dengan pemberianku, tak ada rasa cukup. Qanaah tu tak ada. Dalam bab tasawuf dia ada satu sifat yang disebut sebagai qanaah, rasa cukup. Kita ni kan, kalau tak ada rasa cukup, memang tak cukup-cukup. Tak rasa, faham tak rasa cukup? Macam mana Qanaah, rasa cukup. Tak apalah, aku pun dah ada kereta juga, orang tu nak tambah kereta lagi, nak tukar kereta lain, biarlah. Dengan kereta yang aku ada ni pun, buat betul juga, aku pergi ke mana-mana, aku rasa cukup. Aku ni kan dah ada rumah dah, biarlah papan pun orang lain nak buat batu terpulang. Dia ada rezeki, mudah-mudahan rezeki dia rezeki yang halal, dia nak tambah lagi, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat buat ibadah dekat rumah tu. Aku dengan apa yang ada ni cukup dah, alhamdulillah. Itu qanaah. Habis Ustaz, kalau nak ada qanaah tak boleh nak tambah apa-apa lah lepas ni Kalau nak tambah lah. Nak tambah rumah bagi besar, tambah lah, tak ada masalah. Kawan saya kata, lebih baik banyak rumah daripada besarkan rumah. Betul? Tak betul? Lebih banyak orang rumah. Allah, ini lampu hijau, isteri siapa ni? Gurau kan? Tak, kawan saya kata, ayat dia gitu.
dia dulu orang susah. Saya nak kongsi perkataan dia. Sebab kita ni belajar, kita kena tengok keliling. Azan pukul. Nampak ni? Dia ni dulu susah. Saya malas sebut nama dia. Ramai orang kenal mungkin. Tapi siapa-siapa kenal, cubalah teka-teka. Lagi-lagi Pak Syukin kenal sangat. Dulu dia susah. Macam biasa juga. Sekarang dah tenang. Tenang-tenang pun duduk rumah biasa juga lagi. Taklah kata tuan-tuan duduk rumah mewah-mewah. Sudah Ustaz ingatkan aku juga lagi ni. Tak, bukan. Cuma dia kata lebih baik banyak rumah daripada besarkan rumah. Saya tak faham. Maksudnya apa je? Sebab dia dah kaya. Mercedes ada. Macam-macam ada lah. Macam-macam ada. Yang bestnya saya berkawan dengan dia dah lama. Dia orang kaya. Dia manfaatkan saya betul-betul. Betul-betul dia manfaatkan saya. Ustaz, ada masa tak? Ngaji? InsyaAllah. Kemudian, dia pun bagilah masa saya. Setiap hari Isnin, setiap hari Selasa. Dia suruh siapa belajar ngaji dengan saya. Dia sendiri belajar. Pekerja-pekerja dia, mekanik dia belajar. Tukang bawa lori sawit dia, kena belajar. Semua kawan-kawan dia suruh belajar. Dia manfaatkan saya betul-betul. Saya pun ngajarlah. Ngaji. Dia pun dah nak habis dah pun ngajinya. Baik. Saya tanya dia, kenapa Tuan Haji cakap begitu? Sebabnya kalau kita ada banyak rumah, kita nak tolong orang, kita bagi kunci rumah tu, biar dia duduk dalam tu, kita tak risaulah. Kita tak ada sakwang saka apa lagi dah, sebab dia tak nampak. Kita tak nampak dia buat apa. Tapi kalau kita besarkan rumah, dengan banyak bilik kita buat, mesti duduk sekali dengan kita, nampak kelibat dia apa saja yang dia tak buat, yang dia buat tak kena pada pandangan mata kita, mulalah kita tak puas hati. Tu maksud di kata-kata itu. Lebih baik banyak rumah. Kalau nak bantu orang pun senang. Awak duduklah kat rumah saya. Kalau awak nak mampu nak bayar sewa lah. Kalau orang lain ambil sewa sekian, saya macam ni. Separuh daripada tugas saya kata, boleh. Dengan kekayaan kita boleh nak bantu orang lain. Tapi kalau dengan kita besarkan rumah tu, nak siapa je duduk? Nak masukkan adik kita duduk sekali dengan kita, dengan adik ipar dua. Mak mentua dia datang. Mak kita pun datang. Mak mentua kita datang. Segabut pun ni. Tak boleh. Kan? Tu kata-kata dia. Dia pernah marah anak dia. Jangan rasa sekarang kita dah tenang. Suatu ketika nanti Allah Ta'ala teruskan kita senang. Allah Ta'ala boleh tarik nikmat ni bila-bila masa. Anak-anak yang membesar dengan keserangan kena diberitahu waktu susah kita tu supaya dia sentiasa ingat. Baik tuan-tuan yang mati Allah sekalian, tu pemberian Allah Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala ni ada kalanya anugerah, ada kalanya istidraj, tipu daya. Dia bagi kita makin dekat ke makin jauh daripada Allah. Tak boleh ni dia ambil balik. Terduduk kita dibuatnya. Bila Allah Ta'ala ambil balik, kita muhasabah diri. Dan pemberian tu dan tiada memadai akan pemberian tu. Maknanya apa saja Allah Ta'ala beri pada kita, kita kena ada perasaan memadai. Alhamdulillah, syukur dah. Tapi nak tambah sikit lagi ni, ya Allah. Bukan apa nak bagi keselesaan sikit. Anak-anak makin membesar ni. Asalnya ada 2 bilik je, nak tambah 1 bilik lagi. Boleh? Tak ada masalah. Dah bilik anak lelaki 1, bilik anak perempuan 1, kita takkan tak ada, anak ada. Okey, boleh, tak ada salah. Tengoklah hajat, kadar hajat kita. Maka keluarkan oleh kamu daripada bumiku dan langitku, maka tuntutlah oleh kamu akan Tuhan yang lain daripada aku. Bila keluar daripada bumi, keluar daripada langit, cari Tuhan lain, takkan jumpa. Dan barang siapa berpagi-pagi, dan barang siapa pagi-pagi ia pada hal duka cita akan dunia. Wallahu